Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Pertemuan kita buat kali yang pertama di dalam kita membincangkan tentang sinopsis 30 juzuk Al-Quranul Karim. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, malam ni sebenarnya adalah malam pengenalan, introduction untuk kita memulakan satu silibus baru, satu modul yang baru berkenaan dengan 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran itu kita sedia maklum. Kita ada 30 hari Ramadan, maka ada 30 juzuk. Sebab itu, bab-bab juzuk saya tak perlu terangkan kepada tuan-tuan dan puan, semua sudah sedia maklum. Tetapi modul ataupun silibus yang kita akan belajar sepanjang bulan Ramadan ini adalah salah satu usaha kita untuk kita memahami kandungan ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Untuk faham ayat dalam Al-Quranul Karim mengambil waktu yang panjang sebab ayatnya semua sekali ada lebih kurang dalam 6,236 ayat. Namun demikian, ada beberapa kaedah, ada beberapa cara, metod yang kita boleh belajar dengan cepat. Kita boleh belajar dengan pantas, tetapi kaedah pantas ni tidaklah sama seperti kita mempelajari, memahami satu ayat kepada satu ayat. Jadi moga-moga Ramadan pada tahun 1442 Hijrah ini memberikan kita satu momentum, memberikan kita, menampakkan kita jalan macam mana kita nak memahami Al-Quranul Karim mengikut juzuk by juzuk. Maknanya kalau kita baca Al-Quran juzuk pertama, ya dalam juzuk yang pertama, jadi daripada modul yang kita akan pelajari sepanjang Ramadan ini, insya-Allah di hujung silibus ini, tuan-tuan dan puan akan dapat mengetahui tentang kandungan ayat yang berada pada juzuk-juzuk. Kita bukan nak pergi kepada surah-surah, tetapi kita nak pergi kepada juzuk-juzuk. Baik, tuan-tuan dan puan, kenapa kita perlu memahami ayat-ayat dalam setiap juzuk? Kenapa kita perlu memahami ayat-ayat dalam setiap juzuk? Saya rasa jawapannya, saya yakin tuan-tuan dan puan pun sedia maklum. Kenapa kita perlu faham Quran? Kenapa? Tapi nak faham Quran ni dengan umur kita, betul tak? Dengan kesibukan kita, dengan waktu yang terlalu pendek ni, kan? Macam mana kita nak faham 6,236 ayat? Okey, oleh sebab itulah saya sebagai seorang pelajar, saya masih lagi belajar dan memang subjek saya fokus kepada bidang Quran. Ya, daripada kecil sampai ke besar sampai ke hari ni duduk dengan Al-Quran saja. Jadi saya mendapati bahawa masyarakat kita ni dia ada minat nak belajar. Dia sangat minat bab Quran, dia sangat minat. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan kan. Jadi dengan ilmu yang ada sedikit Allah beri, dengan daya dan kekuatan yang Allah beri, saya mengambil usaha, apa-apa pun bergantung kepada rahmat
dan pertolongan dari Allah untuk kita buat satu modul, kita buat satu silibus. Kenapa saya sebut modul dan silibus? Sebab kita ni kalau nak belajar ilmu agama, jangan sambil lewa. Jangan kita kata tangkap muat. Jangan macam tu. Kita dapati pembelajaran kita di luar-luar sana, dia tangkap muat saja. Kan? Asal ada kuliah, belajar. Lepas tu tuan-tuan belajar pula, tidak ada kaedah, tidak bersistematik, tidak ada kesinambungan. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita belajar ni, sini belajar sikit, sini belajar sikit, sini belajar sikit, lama-lama kita tak dapat nak adun maklumat tersebut. Sebab itu kita usaha insya-Allah dengan rahmat Allah beri ni pada tahun ini kita berazam untuk kita faham. Walaupun tak banyak, sikit pun tak apa. Kerana Allah bukan nak tengok pada banyak, tapi Allah tengok pada usaha kita yang mana kita akan memahami juzuk-juzuk dalam Quran. InsyaAllah. Tuan-tuan jangan bimbang. Dengan rahmat dan kasih ayat Allah, kita akan sediakan nota untuk tuan-tuan perempuan. Juzuk 1 kita akan bagi nota. Juzuk 2 kita akan bagi nota pada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita perlu nak faham Al-Quranul Karim? Kenapa? Dalam bab baca, saya tak perlu nak terangkan kelebihan membaca Al-Quran, kan? Nak kejar baca, itu tak apa. Yang itu kita kena teruskan sampai bila-bila. Okey, itu kita kena teruskan membaca. Tetapi tingkatan untuk faham tu, tingkatan untuk faham itulah yang sebenar-benarnya kita kena pergi kepada nak memahami. Okay. Kenapa kita kena faham? Baik, kenapa kita kena faham? Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan, saya dah edahkan nota, agak kelewatan sebab dia buat pengeditan nota. Okey, tuan-tuan lihat pada nota taja tuntutan tadabbur Al-Quran. Okey, mungkin akan ada yang bertanya, apa itu tadabbur? Mudah saja, ibu-ibu pegang keyword ini. Okey, ibu-ibu pegang, tuan-tuan dan perempuan pegang kata kunci tentang makna tadabbur. Tadabbur, dia punya kata kunci dia memahami ayat saja, untuk faham ayat, dan hujungnya adalah untuk mengamalkan ayat itu. Maknanya ada tindakan nak buat. Itulah tadabbur. Tapi nak faham macam mana? Nak faham silibus yang kita akan sama-sama akan belajar. Nanti saya akan tunjukkan beberapa modul pada tuan-tuan dan perempuan untuk faham Al-Quran. Sebab kalau kita nak belajar satu ayat, jenuh. Jenuh tu maksud dia, kita perlukan waktu yang panjang. Tapi dengan keadaan kita sekarang ni kan, ya Allah, kalau boleh naklah cepat faham. Tak apa, ada kaedah dia. Okay. Jadi untuk motivate kita, kenapa saya ataupun kita semua perlu memaham Al-Quran? Kerana memahami Al-Quran ini melalui kaedah juzuk by juzuk, ia adalah jalan kepada tadabbur. Macam tu. Faham tak? Kita nak buat sinopsis juzuk by juzuk adalah untuk faham juzuk-juzuk ini cerita tentang apa, nak sebut tentang apa. Kenapa kita nak faham? Sebab apabila kita dah faham itulah yang akan membawa kepada tadabbur. Dia kena faham. Tapi nak duk memaham, masa nak duk faham itulah isu dia sekarang yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dahlah kita memang tak belajar Arab, kita pula memang tak belajar khusus pengajian tafsir. Tapi tuan-tuan, sebenarnya banyak kaedah dah sebenarnya ulama dah buat. Cuma kita kena susun dia baik-baik. Kita structurekan dia modul tu. InsyaAllah kita akan buat. Dan
modul-modul ini kan temui di dalam silibus yang saya sebagai pengasas kepada Akademi Tadabbur Malaysia ni, insya-Allah saya tengah susun silibus-silibus tu. Okey, tuan-tuan ikut saja, nanti kita sama-sama apa, sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar. Niat saya adalah untuk saya berkhidmat. Hidup saya ni, masa saya adalah untuk saya berkhidmat untuk Allah. Kan? Jadi kita sedikit ilmu ni, kita ada lagi, kongsilah maklum. InsyaAllah kita sama-sama kita mengambil untuk faham Quran. Okey, kita patah balik kepada tadi tu. Okey, apabila kita dah faham Al-Quran, maknanya jalan kita nak tadabbur tu senang. Okey, jadi menggunakan juzuk by juzuk. Nanti kalau baca Al-Quran untuk khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, jumpa ayat ni, insya-Allah nanti ingat semula apa kita belajar pada malam ni. Okey, sebelum kita pergi kepada ayat, kita ambil dulu kata-kata Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab cerita tentang zikir-zikir. Dia kata, ketahuilah, dia kata ambil maklumlah, dia kata bahawa tilawah Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Sebab itu bulan Ramadan ni bulan Quran kan, kita fokus Quran saja. Bulan ni kita gunakan sebaik mungkin untuk kita dekatkan diri kita dengan Quran. Jadi dalam banyak-banyak zikir paling afdal sekali adalah baca Quran lah. Okey, itu kita tak nafikan. Dan yang dituntut kepada tilawah Al-Quran itu disertakan dengan tadabbur. Imam Nawawi kata zikir paling afdal adalah baca Quran. Tapi kalau nak lagi afdal, bahkan dituntut kalau waktu baca tu kalau ada konsep tadabburnya, maka ia sangat perlu, dia kata. Okey, kemudian kita tengok dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran, kenapa saya perlu tadabbur, kenapa makcik perlu tadabbur, kenapa pakcik perlu tadabbur, kenapa puan perlu tadabbur, kenapa anak-anak kita perlu tadabbur, kenapa orang Islam ni dia perlu tadabbur. Kenapa? Ada dua sebab. Dua sebab ni bukan daripada saya, ya. Dua sebab ni adalah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kita khatam Al-Quran, tapi kadang-kadang kita terlepas dua sebab ini. Sebab pertama apa? Perintah dari Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu tadabbur? Kerana kita tak nak termasuk salah seorang manusia yang dilabelkan orang yang meninggalkan Al-Quran. Orang meninggalkan Al-Quran. Nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya. Baik, kita pergi kepada nombor satu. Nombor satu, Allah yang perintah. Jadi kalau orang tanya kan, kalau kita lihat, okey, macam mana tahu Allah perintah? Ataupun apa ayat dia yang kata Allah perintah tadabbur ni? Okey, dalam nota saya dinyatakan pada tuan-tuan perempuan, mudah saja. Okey, ini nama-nama surah dia lah dengan nombor ayat. Dalam nota tu kalau jumpa 38, ini adalah nombor surah. Surah Sad ayat 29, ya. Okey, kita pergi kepada surah Sad ayat nombor 29. Saya tidak ulas panjang lebar, cuma saya nak tunjukkan ayat je. Kenapa kita perlu tadabbur? Kerana yang pertama, untuk memenuhi tintah perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam surah Sad ayat nombor 29. Muka surat 455 dalam mushaf. Okey, tengok Allah kata apa? Dan saya telah gariskan, saya telah warnakan merah tu. Jumpa tak perkataan tadabbur? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Jumpa tak perkataan liyadabbaru ayatih. So mungkin boleh bulatkan perkataan liyadabbaru. So kalau ada Quran ya, nanti buka cepat-cepat. Nanti buka pada muka surat nombor 455, tagging kat siap-siap bulat dekat situ tanda. Oh, sampai dekat surah Sad ni Allah kata apa? Al-Quran ini, maknanya kalau kita baca Quran tu kan, Tuhan kata, makcik, Quran ni kan,
yang kitab yang kami telah turunkan kepadamu ni, maknanya kepada Nabi Muhammad lah. Mana seolah-olah Allah bercakap dengan kita. Kitab ni dia penuh keberkatan. Siapa nak dapat berkat tu? Jalan dapat berkat tu apa? Untuk mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Allah yang kata tu perkataan tadabbur tu. Maknanya Quran bukan untuk dibaca saja, tetapi adalah untuk direnung, dihayati, ambil pelajaran, ambil pengajaran dia. Tetapi macam mana kita nak ambil pengajaran? Macam mana kita nak dapat penghayatan kalau kita tak faham dia? Okey, sebab itu insya-Allah bulan Ramadan pada kali ini kita mulakan kehidupan kita dengan kita belajar untuk memahami Al-Quran menggunakan juzuk by juzuk. Okey, ini ayat pertama. Ayat nombor 2, perintah yang kedua boleh jumpa dalam surah Muhammad ayat nombor 24. Ayat ni ada pada muka surat 509. Ayat ni kita akan jumpa sekali lagi perkataan tadabbur. Afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jumpa tak kata tadabbur? Allah kata, maka tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Kan? Allah kata, mengapa mereka tidak mahu mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka yang terkunci? Waktu kita baca surah Muhammad ni kita faham Allah tegur kita. Allah tegur kita. Kenapa kau tak tadabbur Al-Quran? Ataupun hati kau yang terkunci tak mau tadabbur Al-Quran kan? Ada perkataan tadabbur kita jumpa dalam surah apa? Dalam surah Muhammad. Baik, kita pergi kepada surah berikutnya. An-Nisa ayat nombor 82. Muka surat nombor 91 kita boleh jumpa ayat dalam mushaf yang mana Allah kata perkataan tadabbur. Sekali lagi Allah kata pada kita. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah kata pada kita apa? Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran? Kenapa tak usaha untuk mentadabbur Al-Quran? Lepas tu Allah kata di hujungnya, kalau Quran tu bukan dari Allah, tentu Quran ni dah jadi cacah berbar dan sebagainya. Tapi jalannya adalah tadabbur. Tapi kita nak ambil ayat tadabbur tu. Perkataan tadabbur. Ini kita jumpa kali ketiga. Lepas tu kalau kita jumpa kali keempat dalam suratul Mu'minun, ayat nombor 68, Allah sebut tentang sekali lagi perkataan tadabbur. Ayat ini boleh jumpa pada muka surat 346 dalam Al-Quranul Karim. Tengok Allah kata apa. Ini ayat 68 ni dia sambungan pada ayat nombor 67. Ayat nombor 7 ni mereka sombong diri mereka, menyombongkan diri. Maka Allah kata apa? Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin? Allah kata, maka adakah mereka melakukan yang demikian? Maknanya kenapa mereka sanggup menyombongkan diri? Kenapa berpaling? Allah kata, kenapa mereka sanggup melakukan demikian? Kerana mereka tak tadabbur perkataan kami ke? Ataupun mereka rasa telah datang kepada mereka sesuatu yang tak pernah datang kepada mereka-mereka sebelum ini. Tapi yang kita nak ambil pengajaran dari sini adalah adanya perkataan tadabbur di dalam Al-Quranul Karim. Kita dah jumpa 4 kali kan? Jumpa 4 kali. Maknanya inilah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi marilah kita sambut perintah dari Allah ini untuk kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Macam mana kita nak tadabbur? Kita kena faham dulu. Macam mana nak faham? Itulah kaedah yang diperlukan untuk faham Quran. Sebentar lagi saya akan tunjukkan kaedah melihat ayat yang awal turun dengan ayat yang akhir turun. Ini kaedah paling laju sekali lah. Ini kaedah paling laju untuk faham kandungan Al-Quran ni pasal apa. Kita boleh guna kaedah membuat analisis, gabungkan tentang ayat yang awal turun dengan hujung. Nanti saya akan bentangkan sekejap lagi. Kita akan tengok macam mana kita nak faham ayat Quran menggunakan teknik melihat penurunan ayat. Lagi saya akan bentangkan. Baik, kita pergi kepada satu lagi. Sebab kedua, kenapa kita perlu faham Al-Quran? Apabila dah faham Quran, membawa
kepada jalan untuk tadabbur Al-Quran. Yang kedua, kenapa? Kerana untuk menghindari kita menjadi orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita ambil satu ayat Al-Quran, Suratul Furqan. Seronok kan kalau kita bulan Ramadan, kita baca ayat Quran saja. Ulas, ayat Quran, ulas. Ini ayat Quran. Ayat Quran kita cerita daripada mula tadi pun semua ayat Quran. Tengok Suratul Furqan ayat 30. Sedih kalau baca Surah Furqan ayat 30 ni. Kalau kita ambil ayat ni tampal kat diri kita, rasanya saya dan tuan saya ni termasuk dalam ayat 30 ni sebenarnya. Apa ayat 30 ni? Pernah sampai tak ayat 30? Orang khatam Quran, of course dia akan jumpa ayat 30 ni. Kalau baca apa Allah kata. Sedih tuan-tuan kalau kita baca ni. Ayat ni Nabi mengadu pada Allah. Nabi kata apa kepada Allah? Wa qala Rasul, dan Rasul itu berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, dia kata, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi kata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Cuba baca sekali lagi mak terjemahan ayat tu. Rasul itu mengadu kepada Allah, meluahkan perasaan kepada Allah. Ini waktu zaman Nabi lagi tau. Nabi cakap apa? Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang dia tinggalkan. Nabi kata, ada umat dia yang tinggalkan Al-Quran. Rasanya macam kena dekat kita tu. Macam mana tinggalkan Quran dalam ayat Quran ni? Jom kita perhalusi apa makna Al-Quran itu ditinggalkan. Jadi saya nukilkan tuan-tuan tafsiran Ibn Kathir. Ibn Kathir ketika dia ulas ayat ni, ya Allah, terduduk tuan-tuan, sentap ayat ni, walaupun ayat dia walaupun ayat dia bentuk pengaduan, tapi umat kaumku tu rasanya kita kaum Nabi Muhammad kan. Kita tengok apa tafsiran ayat ni. Ibnu Katsir kata, kita pergi pada terjemahan teruslah. Okey, Ibnu Katsir kata, boleh kata, dia kata orang musyrikin ni mereka memang tak nak dengar Al-Quran. Apabila Quran dibacakan, mereka buat ambil tak kisah saja, buat sibuk-sibukkan diri dengan bercakap dengan benda-benda yang lain kan. Ibnu Katsir kata apa? Ini termasuk sikap mengabaikan Quran, dia kata. Okey, lepas tu dia ulas lagi. Dia kata yang termasuk mengabaikan Quran, dia kata adalah tak beriman, tak percaya kandungan Quran tu dan tidak membenarkan Al-Quran. Lepas tu dia ulas lagi. Tidak mentadabbur dan tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi peringatan darinya, berpaling dari Al-Quran kepada yang lain. Sama ada pergi kepada syair, pergi kepada perkataan lain, pergi kepada nyanyian, perkara yang sia-sia ataupun apa saja selain Al-Quranul Karim. So agak-agak kita kena kat mana? Kita kena tak pada ulasan, kita tak nak kalau dengar Al-Quran dibacakan, kita macam sakit telinga kita. Rasa macam mana? Kan? Okay, kalau kita ada kat sini, kita tengok yang kedua. Kita beriman tak? Percaya tak Quran itu dari Allah? Okay, kita mungkin percaya. Dan kita membenarkan ia dari Allah. Tapi, tidak mentadabur Al-Quran itu, kita tadabur tak? Kita faham tak? So, macam mana kita nak amal kalau kita tak faham? Okey, jadi berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir ni, maka kita katakan tadi, sebab apa kita semua perlu untuk tadabbur Al-Quran? Kerana untuk kita tidak termasuk dalam kumpulan manusia yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Okey. Jadi, apabila kita dah faham tentang maklumat ini, yang ni tuan-tuan mari bacalah ulasan para ulama kan. Okey, jadi tuan-tuan dah bersetuju dah dengan saya. Kita dah tahu dah ayat Quran bagi tahu kepada kita apa? Ada 4 tempat dalam Quran kata perlu tadabbur dan satu lagi ayat cerita tentang orang mengabaikan Quran. Jadi daripada 4 perintah tadabbur tadi, lepas tu luahan hati Rasulullah kepada Allah tentang umatnya meninggalkan Al-Quranul Karim, maka kita mulakan Ramadan kali ini untuk kita berusaha memahami Al-Quranul Karim. Nak faham Al-Quran, tahun ini, bulan Ramadan kali ini, kita akan belajar sinopsis juzuk by juzuk
sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah. Kemudian saya nak bentangkan tuan-tuan satu lagi nota lain. Okey, kita tengok nota tentang awal dan akhir turun. Ini kaedah satu lagi nak faham Quran juga. Okey, saya nampak tak sekejap nampak tak saya kongsikan tajuk ni? Nampak tak? Nampak nota ya? Mau respon? Nampak tak? Dia apa? Dapat. Okey. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan kaedah dia macam ni. Dalam dunia pembelajaran, dalam dunia pendidikan, bukan pada subjek tu. Kalau kita guna alasan subjek susah, sebenarnya bukan saya sebenarnya saya dididik dalam dunia training, dalam dunia menyampaikan maklumat ni, sebenarnya bukan pada subjek yang kita nak sampaikan, bukan pada subjek yang kita belajar. Tapi benda paling utama adalah metodologi. Faham tak? Metodologi. Maksud dia, pada kaedah, kalau dalam dunia pembelajaran sekolah, kan kalau anak kita kata, saya tak faham lah ibu, saya tak faham. Sebenarnya bukan dia tak faham. Sebenarnya dia tak faham tu kerana metodologi pengajaran tu yang jadi tak faham. Bayangkan, betul faham tak? Maksudnya dia bukan masalah kepada subjek. Tidak subjek susah ke, subjek apa pun bagilah subjek. Tapi kalau kaedah pengajaran, pembelajaran betul, sesuai, tepat, boleh faham. Jadi sekarang isu utama kita adalah nak faham Quran. Betul tak? Quran susah ke senang? Tanya dulu. Quran susah ke senang? Kita kena berpegang Quran ini senang. Takkanlah Allah nak menurunkan kepada kita wahyu yang kita tak boleh faham. Okey, dia sebenarnya boleh faham. Cuma lagi kepada apa? Usahalah, usaha satu bab. Ramai orang dia nak belajar Quran. Tetapi yang paling besarnya adalah pada apa tahu? Pada method. Saya nak guna metodologi apa untuk saya faham Quran ni? Saya nak faham juzuk 1. Saya nak faham Quran ni tapi saya nak guna metod apa? Oleh sebab itulah, justru itu saya bertanggungjawab dengan Allah, juga bertanggungjawab dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana Allah beri saya sedikit ilmu dan bidang saya pun memang bidang Quran dan hadis dan tafsir, Quran dan sunnah, dan saya punya PhD pun memang bidang tafsir. Jadi saya sayang kalau saya belajar, saya tak kongsi maklumat ni kepada masyarakat. Jadi kan sedih sangat. Takkanlah untuk saya seorang saja faham. Kan? Jadi oleh sebab itulah saya mengambil inisiatif untuk saya buat satu organisasi yang memang nak fokus Quran, untuk faham Quran saja. Sebab itu tertubuhnya Akademi Tadabbur Malaysia. Dan saya tengah kumpul sekarang kawan-kawan saya, rakan-rakan di luar sana yang mereka saya dengar suara ni. Okey. Kita cuba insya-Allah. Boleh ya tuan-tuan perempuan ya? Okey. Tuan-tuan dan perempuan, kita pergi kepada makhluk ni. Okey, macam ni. Tuan-tuan tengok tajuk tu. Rahsia penurunan awal dan akhir Quran. Okey, saya tunjuk ni untuk kita belajar. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan akan faham Quran tu cerita pasal apa. Okey, kalau saya tanya soalan pada ibu-ibu, saya tanya soalan pada tuan-tuan dan perempuan. Kalau saya tanya soalan kan, kenapa Quran itu Allah turunkan? Kenapa Al-Quran itu kenapa Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan? Apa sebab dia? Ataupun kalau saya tanya soalan lain, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, kenapa baca Quran? Apa yang nak cari? Apa yang nak dapat? Nak cari apa? Pahala. Petunjuk. Okey, alhamdulillah. Dia sebenarnya, kita kalau tak tahu tujuan, tak sampailah pada tujuan tu. Soalan kita bawa kereta berjalan pergi. Nak pergi mana ikut hatilah, sampai mana sampai. Jadi sebenarnya dia nak faham Quran ni, step pada awal, pertama sekali kita kena tahu kenapa Quran ni sebenarnya tujuan dia turun untuk apa. Itu dipanggil maqasidu Al-Quran. InsyaAllah nanti saya bagi nota tambahan. Saya akan bagi nota tambahan, tajuknya tujuan penurunan Al-Quranul Karim. Kalau tahu tujuan nanti, dah tahu tujuan,
Nanti senang nak faham. Oh, patutlah juzuk 1 ni ada cerita pasal ni, juzuk 2 ni pasal ni, juzuk 3 ni pasal perkara ni. Sebab semua ayat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah untuk ataupun dia berkaitan dengan tujuan kenapa Allah nak turunkan Al-Quranul Karim tu. Okey, itu satu bab. Okey, nanti saya bagi nota khas pasal tujuan Al-Quran diturunkan. Itulah kita panggil apa? Intisari Quran. Jadi untuk faham Quran, kita kena tahu kenapa Quran diturunkan. Okey, itu insya-Allah nanti saya bagi nota tambahan. Untuk malam ni, pengenalan dia, saya tunjukkan contoh pada tuan-tuan dan puan macam mana kita nak faham Al-Quranul Karim dari sudut tujuan Quran tu turun. Maknanya kita nak faham Quran kan, sebab kita nak faham Quran, macam mana cara dia? Okey, ini kaedah yang salah satu kaedah. Dia ada banyak kaedah, dia ada banyak metodologi dia. Dia ada banyak silibus kita kena belajar. Okey, tuan-tuan tengok pada tajuk penurunan awal dengan akhir. Okey, pernah belajar tak nuzul Quran? Pernah belajar nuzul? Setiap tahun masuk Ramadan, kuliah nuzul Quran, ceramah nuzul Quran, ceramah nuzul Quran. Okey, kadang-kadang kita dah boleh hafal lah. Ustaz ni kalau cerita nuzul Quran pasal apa? Kita dah tahu dah kan sejarah. Tetapi sebenarnya kan perkara yang kadang-kadang lupa untuk diceritakan pasal nuzul Quran. Kalau setakat sejarah turun Quran, saya rasa makcik-makcik, tuan-tuan dan puan dah boleh cakap dah kan. Quran turun bila, dari mana, berapa lama, itu semua kita dah sedia maklum. Tetapi, kalau kita perhalusi lagi, kita akan dapat satu jawapan kenapa Quran ini Allah turunkan. Untuk apa Quran diturunkan? Jadi kalau kita dah tahu maklumat tu, kita dah fahamlah Al-Quranul Karim. Caranya macam mana? Ini kaedah paling laju. Paling laju tu maksudnya bukanlah kata cukup yang ini, tak. Kita tengok awal ayat yang turun dengan akhir ayat yang turun. Okey, mari kita tengok nota dia. Okey, kita tengok nota dia. Okey, tentang turun ni saya tak perlu teras pada ibu-ibu lah. Okey, nanti kalau ibu-ibu, tuan-tuan dan puan nak belajar penurunan Al-Quran, kita ada satu silibus khas. Kita boleh cerita panjang lebar Quran dekat Lauhul Mahfuz tu dengan yang dekat kita ni macam mana. Kita ada modul tu, kita ada silibus tu. Tapi kita tak perlu cerita tentang macam mana turun. Sekarang kita pergi kepada maklumat, kita nak tahu tentang ayat wahyu Al-Quran yang awal turun. Lepas tu kita akan combine dia. Kita akan cari kesimpulan dia dengan kita akan tengok di belakang nanti, ibu-ibu akan dapat jawapan ni. Bila wahyu Al-Quran tu turun. Maksudnya kita nak tahu ayat yang awal turun pasal apa, ayat yang akhir turun pasal apa, kita adun dia, kita blend dia baik-baik, lepas tu kita buat kesimpulan dia. Ini kesimpulan dia. Maknanya kaedah memahami ayat yang awal turun dengan akhir turun seolah-olah kita ialah satu Quran lah kan. Ayat awal turun dengan ayat-ayat yang akhir turun. Okey. Sekarang kita tengok apa ayat yang awal turun. Okey, ayat yang awal turun. Ini semua berdasarkan kepada kajian, ada rujukan. Okey, kita tengok wahyu Al-Quran yang awal-awal turun. Maknanya apa? Okey, pernah tak kita tanya? Pernah tak kita belajar? Pernah tak dalam pembelajaran Al-Quran kita belajar ayat yang awal turun dulu? Kan? Kadang-kadang kita ambil surah ni dulu, ambil surah tengah-tengah, surah yang saya suka baca lah Ustaz. Betul. Tetapi dalam dunia pendidikan Al-Quran, kalau kita nak faham Al-Quran ataupun kalau kita nak tahu tentang macam kenapa Quran diturunkan ataupun kita nak tahu tentang apakah sebenarnya rahsia Quran, kita boleh jangan lupa untuk membelajar tentang wahyu yang awal turun. Okey, wahyu awal turun macam ni. Kita tengok dalam nota. Okey, saya dah bawakan ayat terjemahan, jangan risau. Okey, ada 4, nampak tak? Ada 4 surah, tapi bukan semua ayat ada surah ya. Tengok. Mula-mula turun surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5. Kemudian turun surah Al-Qalam, ayat 1 sampai 4. Tengok tuan-tuan, ini, tuan-tuan kalau tuan belajar ayat Quran turun, dia bukan turun satu surah sekaligus. Tak. Ada Quran yang turun sekaligus ayat dia. Macam surah Yusuf turun sekaligus. Dia tak terputus. Tapi,
ada ayat yang awal-awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula 5 ayat dulu, Al-Alaq. Lepas tu turun 4 ayat dalam surah Al-Qalam. Lepas tu turun lagi ayat 1 sampai 6 dalam surah Al-Muzammil. Kemudian turun lagi ayat 1 hingga 7 dalam surah Al-Muddathir. Ha. Okey, kenapa dia turun 4 ayat-ayat bagi 4 surah ni? Kenapa? Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan buat satu tindakan kalau tidak ada sebab. Kita kena pegang macam tu. Kan? Makna dia, kalau Allah turunkan itu ayat yang paling awal, mesti ada sebab. Lepas tu kenapa pula turun surah Al-Qalam? Kenapa Al-Muzammil? Kenapa Al-Muddathir? Mesti ada sebab. Sebab itu memang khusus untuk Rasulullah, tapi Allah juga nak bagi tahu kepada kita, kita belajar. Tapi kalau kita belajar, pernah tak kita belajar teknik ni? Pernah tak kita belajar menggunakan metodologi ikut ayat yang awal turun? Kita belajar ikut susunan surah. Boleh juga. Sebab tu saya kata tadi awal-awal. Untuk belajar dalam dunia pembelajaran, metodologi tu penting. Method dia. Jadi boleh guna metode kan, menggunakan metodologi belajar Quran ikut penurunan ayat. Kalau siapa boleh ikut metodologi begitu, dia dapat belajar secara tak langsung sirah an-nabawiyah. Tapi nak pergi kepada metod ini memerlukan satu modul yang khas lah. Sebab Quran yang ada di tangan kita ini, dia bukan disusun ikut susunan turun. Itu kita kena belajar pada bab yang lain. Tapi mari kita tengok apa dia. Okay. Okay. Kesimpulan dia. Okey, surah Al-Alaq sampai hujung kan khalaqal insana ma la ya'lam. Ya Allah, 5 ayat ni, sepatutnya 5 ayat ni lah anak-anak kita, zuriat kita, cucu kita, kita semua kena belajar dari 5 ayat ni. Itulah untuk masuk kepada fasa Al-Quranul Karim sebenarnya. Sebab 5 ayat ni turun dulu. Okey, 5 ayat ni kesimpulannya apa? Okey, tengok. Yang ni saya letak yang ni saya nukilkan para ulama buat kajian lah. Maksudnya 5 ayat tu dia ada kaitan dengan perintah membaca. Perintah membaca, kenapa kena baca? Ada kaitan dengan ilmu dan ada kaitan dengan faham. Okey, nak hidup selamat dunia akhirat perlu apa? Perlu ilmu tak? Perlu tahu tak? Perlu. Macam mana nak buat? Macam mana nak puasa kalau tak tahu apa yang wajib, apa niat puasa? Betul tak? Perlu nak baca Quran, kalau tak ada ilmu, macam mana nak baca? Kena baris, panjang pendek, wakaf. Betul tak? Nak solat, macam mana nak buat solat? Kita tahu tujuan kita hidup adalah untuk beribadat. Tapi macam mana nak buat ibadat tu kalau tidak ada ilmu? Okey, nampak tak besar? Maknanya 5 ayat pertama ni Allah Ta'ala suruh kepada ilmu apa? Ilmu. Betul fahamlah. Okey, ni kita ambil. Yang ni saya buat ringkasan saja untuk kita ambil dia punya maklumat dia dan nanti kita adunkan dengan ayat-ayat akhir turun. Okey, kita pergi kepada ayat lain pula. Okey, kita pergi dengan ni kita faham kan? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey, nanti kita ulas sedikit lagi pada ayat 1 hingga 5. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikutnya turun pada Nabi. Surah apa? Al-Qalam. Kan, surah Al-Qalam. Kalau kita baca surah Al-Qalam kan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sampailah ayat 4 ni kan Allah bersumpah Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Okey, ni ayat ni kita tak ulas dari sudut tafsiran dia, tapi kita nak ambil kesimpulan dia. So, ayat ni cerita pasal apa? Ayat ni cerita tentang perintah menulis sebab ada Al-Qalam. Perkataan Al-Qalam tu kan. Al-Qalam ni sebenarnya pena. Kita baca surah Al-Qalam. Kita dah lalu surah Al-Qalam. Tapi waktu kita baca tu, apa sebenarnya Allah nak kata pada ayat awal? Sebenarnya dia kaitan dengan perintah menulis. Kalau tadi perintah membaca. Perintah membaca, mesej dia apa? Hidup perlu ilmu. Nak kenal Allah perlu ilmu. Nak kenal Rasul perlu ilmu. Nak ada iman perlu ilmu. Islam nak mantap perlu ada ilmu. Ilmu sendiri pun tahu dah apa rukun iman, apa rukun iman, rukun Islam. Okey, lepas tu dalam surah Al-Qalam,
Dia ada kaitan dengan Allah kata nak dapat ilmu, dia perlu kepada menulis. Ini dia pergi kepada apa? Menulis bukan salah satu wasilah dapat ilmu, tapi ini penting. Maknanya surah Al-Qalam adalah kaedah nak mendapat ilmu itu melalui menulis. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kita tengok pula surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil waktu turun dekat Nabi SAW ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6 ni, Al-Muzammil di sini adalah orang yang berselimut ya, wahai orang-orang yang berselimut. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit masa. Okey, sedikit masa. Okey. Kalau kita baca ayat ni tentang solat malam, ni cerita tentang solat malam. Nabi kena solat malam. Ingat ayat ni awal-awal turun ya. Ayat ni awal-awal turun Nabi sudah pun diperintah untuk solat malam. Okey, kenapa? Okey, perintah solat malam sebab masa solat malam digalakkan baca Quran. Sebab baca Quran yang paling terbaik sekali adalah waktu malam. Ketika buat qiyamul-lail. Sebab itu hari Jumaat yang baru ni kita cerita pasal Riyadhus Shalihin, pasal macam mana Nabi dia baca Quran panjang. Panjang dia baca Quran. Contoh bayangkan satu rakaat dia boleh habis surah Al-Baqarah, An-Nisa dengan Ali Imran. Tapi baca waktu malam. Okey, sebenarnya untuk Nabi dia punya kesimpulan apa? Okey, ini solat malam baca Quran ni untuk persiapan untuk dakwah. Sebab nak dakwah ni susah, payah. Maka Nabi kita, Allah kata kuatkan spiritual kamu dengan solat malam dan baca Quran. Solat malam dan baca Quran. Secara tak langsung Allah ajar pada kita kalau kita nak kuat rohani kita, petua dia pada solat malam dan baca Quran. Baca Quran. Sebab tu kalau kita bincang tentang baca Quran waktu paling afdal waktu bila adalah pada waktu malam. Dan dalam solat itu yang paling afdal sekali. Macam tu. Dia kan baca Quran yang paling terbaik sekali adalah ketika solat. Ketika solat, apatah lagi kalau solat malam. Okey, kenapa? Kerana pada solat malam itu ada kekuatan. Pada baca Quran itu ada kekuatan. Tapi waktu turun dekat Nabi, dia memberi mesej untuk membina kekuatan untuk berdakwah. Turunlah surah Al-Muddathir. Baru surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ni turun, sebenarnya kalau kita baca ayat, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabir, ayat sampai ayat 67 lah. Okey, surah Muddathir ni cerita pasal apa? Sebenarnya Allah nak perintah Muhammad, okey, sampaikan dakwah. Maksudnya Nabi ni Allah ajar dekat dia. Kau kena ada ilmu. Maksudnya kan Nabi nak dakwah. Jadi dia kena tahu dia nak cakap apa dia nak sampaikan. Jadi ilmu tadi itulah Allah akan turunkan wahyu pada dia. Okey. Tata nampak tak dia punya kesimpulan dia? Okey. Perintah dakwah. Okey. Kemudian saya nak terus bawa tuan-tuan kepada wahyu yang terakhir. Yang ini awal-awal. Kita bukan masuk kepada fasa untuk saya bukan nak perincikan panjang lebar ayat tadi tu, tak. Yang ni saya nak tunjuk kaedah sahaja. Pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak faham Quran, daripada faham akan bawa kepada tadabbur, kita boleh belajar melihat kepada penurunan ayat. Jadi kita terus pergi kepada ayat yang terakhir sekali. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Berapa lama tempoh Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Okey, ada yang jawab 23 tahun. Okey, 23 tahun. Tuan-tuan, kita akan tengok. Kita akan dapati macam mana ayat yang turun pada tahun pertama, ayat yang turun pada tahun yang ke-23, ayat tu mempunyai persamaan dan dia mempunyai perkaitan yang tak boleh dipisahkan. Sedangkan ayat turun berpuluh-puluh tahun tu kan. Tapi dia memberikan satu mesej, kita akan belajar pada kesimpulan dia. Okey, pendapat yang paling benar sekali lah yang ini. Okey, berdasar penelitian, pengamatan, kajian, ayat yang paling terakhir sekali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ini. Ayat apa ni? Ayat ni ayat apa? Ayat ini Suratul Baqarah. Tulis ibu-ibu. Suratul Baqarah ayat 281. Tulis. 281 Suratul Baqarah. Ini ayat ni. Ayat paling terakhir sekali turun. Kalau pendapat yang kata ayat yang surah Maidah tu kan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, okey. Ayat itu bukan akhir turun. Macam mana kita nak tahu akhir tak akhir? Macam mana kita nak tahu akhir tak akhir?
kita kena tengok berapa lama Nabi masih hidup pada ayat tu turun. Kalau surah Maidah, lama lagi Nabi hidup, berbulan-bulan lagi. Tapi ayat ini, 281 surah Al-Baqarah ni, Nabi waktu lepas ayat diturun, mengikut pendapat yang benar, hanya tak sampai 10 hari pun. Kalau buka dalam kitab Al-Itqan, seperti mana riwayat daripada Sa'id bin Jubair, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, Nabi beberapa hari lepas turun ayat 281 ni, Nabi wafat. Jadi kalau Nabi wafat, orang akan tengok berapa jarak masa Nabi wafat dengan ayat yang Nabi pernah dapat yang hujung. Inilah ayat hujung dia. Ayat akhir sekali. Tapi kita bukan sekadar nak tahu akhir ayat tu turun. Tapi kita nak cari tentang apa tujuan akhir ayat ni turun. Kat situ kita nak faham Quran. Cara dia melihat dari sudut penurunan ayat. Okay, kalau kita baca ayat nombor 281 ni, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Baca betul-betul ayat ni. Tengok. Ini kita akan jumpa ayat ni dah masuk juzuk 2. Sebab ayat kalau juzuk 1 dia sampai ayat berapa? Dia sampai ayat 200 lebih kan. Ni dah masuk juzuk 2 dah ni kan. Dah masuk juzuk 2 dah ni. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah Taala kata apa? Dan peliharalah diri kamu. Ayat ni Allah suruh kita awasi diri kamu. Maksudnya Allah kata bertakwa kata Allah. Dan Allah kata ya, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Kerana kepada Allah tu nanti engkau akan dikembalikan. Okay, saya nak tanya tuan puan. Okay. Kalau kita baca ayat ni sampai habis kan? Kemudian akan disempurnakan balasan. Kejap saya dengar ada suara sekejap, tak apa, saya mute kan. Okey, begini. Kalau kita baca ayat ni, faham baik ayat ni. Ayat ni Tuhan kata apa? Allah kata, ambil tindakan, jadi orang bertakwa, hati-hati, awasi diri kamu, diri kamu yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah ni maksud dia apa? Akan pergi bertemu Allah lah. Betul. Kemudian Allah kata, kalau dah kembali pada Allah nanti, Allah kata akan disempurnakan balasan setiap orang apa yang telah diusahakannya, sedangkan mereka tidak akan dianiaya. Maknanya ayat 281 ni cerita pasal apa ya? Apa Allah nak bagi tahu? Kita akan dapati ayat ni kita fahamkan. Sebelum kamu nak bertemu dengan Allah, kamu nak kembali kepada pencipta kamu, maka kamu kena ambil tindakan bertakwa. Tindakan bertakwa yang ayat ni kata sebab apa? Sebab kamu nanti akan kembali kepada Allah. Okay, ini ayat akhir. Mari kita tengok perkaitan ayat awal dengan akhir turun. Sedangkan ayat yang awal turun waktu Nabi jadi Rasul umur 40 tahun tu. Ayat yang akhir turun waktu umur Nabi dah dekat 63 tahun dah. Punya jauh jarak dia. Tetapi jika kita belajar Al-Quran, kita faham Al-Quran, sebenarnya ia memberikan makna yang besar dalam hidup kita. Tengok apa dia punya kesimpulan dia. Okay, nampak tak? Nampak ya? Okey. Kalau kita baca surah Al-Alaq tadi. Surah Al-Alaq tadi kita gabung dengan surah yang akhir turun. Al-Alaq 185 awal turun, akhir turun. Kita akan dapat dua maklumat antaranya. Okey. Waktu kita baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi, ada tak Allah cerita tentang beriman kepada Allah? Ada tak ayat 1 sampai 5 tadi memperkenalkan Tuhan siapa? Ingat lagi tak? Okey, kita patah balik. Tengok. Tengok. Lepas tu saya tak ulas lah. Tapi kalau kita baca ayat 1 sampai 5 ni, mula-mula Nabi dapat. Ini ayat 5 pertama yang Nabi dapat tahu mula-mula dalam Gua Hira tu. Tengok ayat ni. Kalau kita bacakan ayat ni. Ayat ni sebenarnya memperkenalkan Rasulullah kepada Tuhan dia. Kita jumpa perkataan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ada perkataan rabbuka, perkataan khalaqa, perkataan akram. Ini kalau kita ulas ni, kita boleh pecahkan maklumat ni lagi. Boleh perincikan lagi. Kenapa Allah sebut bismi rabbika? Kenapa tak bismillah? Kenapa bismi rabbika? Kenapa tak bunyi Iqra bismillah? Kenapa Iqra bismi rabbika ni? Rabbika ni nama Allah, ni nama Allah. Khalaqa ni Allah yang telah menciptakan. Al-Akram nama Allah. Kenapa Allah guna Al-Akram? Kenapa tak guna Ar-Rahman? Okey. Ayat ni kalau kita tengok terjemahan dia, baca terjemahan dulu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah memperkenalkan Nabi. Allah perintah Nabi
Baca Al-Quran mesti mulakan dengan nama Rabb engkau, yang Rabb engkau itu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia. Okey, maknanya di sini. Ayat 1 sampai 5 ni, sebenarnya Allah nak, dia ada kaitan dengan akidah ke tidak? Dia ada kaitan dengan iman ke tidak? Dia ada kaitan dengan tauhid ke tidak? Jawapan dia ya. Jadi kesimpulan dia tadi, ayat yang awal-awal turun sebenarnya dia cerita tentang memperkenalkan Allah, beriman kepada Allah. Okey. Lepas tu, kalau kita buka ayat yang akhir sekali turun, kita rujuk ayat akhir, dia masuk bab lain pula. Bab apa? Bab beriman kepada hari akhirat. Setuju? Tak percaya? Okay, kita tengok ayat tadi, kita baca. Tengok ayat ni, Allah kata, kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian kamu akan disempurnakan balasan, pahala, ganjaran semua menurut apa yang telah kamu buat ketika di dunia. Waktu tu kata Allah, kau tak akan dianiaya. Allah buat penuh keadilan. Dan ayat ini ayat yang akhir sebelum Nabi wafat. Kenapa ayat ini bunyinya macam tu ketika ayat akhir? Jadi kalau kita gabungkan yang awal dengan akhir, sebenarnya Allah nak menekankan tentang bab apa, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya Allah nak bagi tahu kita pasal apa? Kalau kita gabung awal dengan akhir, kalau kita faham Al-Quran, sebenarnya tujuan Quran ini adalah untuk apa? Untuk membersihkan, untuk memantapkan, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Sebab itu, kalau tahu maklumat ni, dapat maklumat ni, ibu, tuan-tuan dan puan, kalau baca Al-Quran, akan jumpa ayat-ayat yang banyak related kepada kenalkan Allah, Allah tu siapa, apa dia buat, kena buat apa pada dia. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau orang tanya, macam mana awak tahu itu tujuan Al-Quran diturunkan? Maklumat ini ada pada ayat awal Rasulullah dapat. Lepas tu, buka pada ayat hujung, Allah ingatkan. Jangan lupa akhirat, jangan lupa akhirat, jangan lupa akhirat, jangan lupa akhirat. Jadi, kalau kita faham tujuan Al-Quran mengingatkan kita tentang kita akan kembali nanti jumpa Allah di hari akhirat, dia akan membawa kepada nak pergi jumpa Allah di akhirat, nak bawa apa? Nak bawa apa pada Allah? Sebab itu nanti dalam ayat-ayat Quran, kan ayat awal dengan ayat hujung. Jadi nanti dia barulah masuk kepada ayat kena buat ibadat ni, kena ada hukum hakam ni. Kena buat, kena solat lah, kena zakat lah, kena tunaikan hak. Sebab apa? Sebab ibadat yang kita buat macam kita nak puasa kan. Kita nak puasa ni sebenarnya nak melengkapkan kepada mesej beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Kita akan pergi akhirat. Tapi nak pergi akhirat tu nak bawa apa? Apa bekalan dia? Bekalan itulah Quran menerangkan tentang ibadat tu, termasuklah puasa. Kenapa makcik kena puasa? Itu kan dari Allah. Itu kan dari Allah. Beriman kepada Allah. Nampak tak? Itu adalah syariat Allah. Kenapa makcik kena ikut syariat Allah? Kenapa kita perlu buat apa yang Allah suruh? Nanti kita akan kembali ke akhirat. Nanti kita akan kembali kepada akhirat. Kita akan diberikan balasan. Okey. Daripada ayat awal dan ayat akhir turun ni, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan, dapat tak? Faham tak sebenarnya Quran ni sebenarnya? Quran ni kita nak baca, nak kejar-kejar baca ni, kita nak usaha nak baca ni. Sebenarnya Quran ni apa purpose dia? Kalau kita ambil daripada ayat awal dengan hujung, kita dapat dua fungsi besar Quran ni diturunkan. Silakan itu. Okey, kita sambung last sekali. Hujung dia adalah, kalau kita amati betul-betul awal dengan akhir turun ayat ni, sebenarnya Allah nak fokus tentang manusia. Quran turun untuk apa? Quran turun untuk siapa? Untuk haiwan ke? Quran turun adalah untuk manusia. Kita belajar kan? Untuk manusia.
Lepas tu kalau kita adun, kalau kita tengok ayat yang awal turun, kan, macam mana kita boleh kata pasal kehidupan manusia? Okey, waktu kita baca Al-Alaq, betul tak Allah cerita permulaan hidup manusia? Macam mana kita boleh kata surah Al-Alaq 5 ayat pertama cerita tentang mula-mula hidup manusia macam mana? Macam mana permulaan dia? Okey, tuan-tuan tengok ayat dia betul-betul. Tengok ayat dia, baca betul-betul. Kita tengok ayat dia. Kan Allah kata apa? Tengok tak? Allah kata perkataan khalaqa kan? Allah menciptakan, betul? Allah yang kata Allah yang menciptakan. Ni umum. Allah pencipta. Khalaqa adalah perbuatan Allah menciptakan. Kerana dia khaliq. Okey? Lepas tu Allah kata, dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah al-alaq. Cuba tengok ayat nombor 2. Sebenarnya kenapa Allah kata pada kita, ayat tu turun bagi tahu kat Nabi, dia daripada kita manusia daripada segumpal darah. Segumpal darah ini, kenapa Allah tak kata daripada air mani? Sebab air mani dia belum tentu boleh jadi manusia. Tapi kalau ada segumpal darah, dia berbeza. Lepas tu kalau kita dalam lagi kan, tuan-tuan akan beriman dengan Quran. Lagi-lagi beriman. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita belajar kan, kenapa Allah kata segumpal darah? Kenapa darah? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, nak hidup perlu darah tak perlu darah? Darah kan? Daripada darah, kalau kita buat ujian kesihatan, nak tahu penyakit apa, tengok apa? Tengok darah kan? Daripada darah, kita boleh tahu kanser, hati, jantung. Daripada darah, kita ambil uji kaji darah, daripada darah saja kita buat kajian pasal darah, kita tahu semua apa? Kita tahu semua penyakit daripada darah. Betul tak? Maknanya darah ni, itulah sebenarnya permulaan hidupnya manusia ni, nak hidup pada darah. Darah tu. Jadi sebenarnya kalau kita hayati betul-betul, sebenarnya Allah nak cerita pasal permulaan hidup manusia. Allah cerita hidup manusia ni, permulaan hidup dia daripada segumpal darah tadi kan. Contoh darah tadi. Tapi kita jangan lupa yang Allah menciptakan tu. Tiba-tiba kita baca ayat hujung pula, ayat yang akhir turun, dia cerita pasal apa? Pengakhiran hidup manusia di dunia. Betul tak? Nampak tak? Cantik tak? Awal dengan akhir turun. Mula-mula ayat awal turun cerita Allah muliakan manusia. Dalam banyak-banyak Allah ciptakan tu, Allah kata khalaqal insan. Tetapi Allah ingatkan kita, jangan lupa kalau kau ada permulaan, engkau akan ada pengakhiran. Pengakhiran ni pula, cantiknya pengakhiran ini Allah sebut pada ayat yang akhir turun. Awal-awal turun pada Nabi, waktu Nabi hidup, awal-awal Allah cerita pasal permulaan kehidupan di dunia, wahai manusia. Tapi waktu akhir ayat ni turun, Allah cerita tentang pengakhiran hidup manusia. Siapa yang susun ayat tu? Siapanya adalah Allah. Jadi kalau kita faham daripada metod belajar awal dengan akhir ayat turun, tuan-tuan dapat maklumat apa? Tuan-tuan dapat tahu kan kenapa Allah turunkan Quran kan? Itu tak? Kenapa kita puasa kan? Kan? Kenapa kita puasa? Kenapa kita solat? Kenapa Quran diturunkan? Quran ni dia menerangkan kita semua benda dalam hidup nak kena buat apa? Apa dia hidup tu? Jelaskan. Jadi kalau kita baca, iyalah, kita ni akan berakhir, kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tapi nak kembali kepada Allah, nak bawa apa ya? Nak kembali kepada Allah, mesti kita nak buat bekalan kita adalah taqwa. Kan? Wa taqwa zadut taqwa kan? Adalah taqwa. Jadi sebenarnya Quran yang Allah bawa turun kepada kita ni sebenarnya tuan-tuan dan perempuan adalah untuk memandu kita hidup dekat dunia, nak hidup ikut sari siapa, nak buat kena buat apa, kan? Sebab kita akan pergi pada perakhiran dia. Nak pergi kepada perakhiran dia. Jadi Quran yang kita nak belajar ni, yang saya tunjukkan contoh ni, ini adalah ini salah satu di antara metod nak faham Quran.
Kita nak faham Quran tu maknanya kita nak faham lah apa yang Allah nak sampaikan pada kita, apa Allah nak cakap pada kita. Kalau kita guna teknik awal dengan akhir, Allah bagi tahu pada kita dalam Quran, Allah bagi tahu pada kita tentang beriman kepada Allah, kenal Allah, rapat dengan Allah, kenal Tuhan kau, lepas tu menyembah Allah, lepas tu kalau kita dah faham Quran, sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita, ingat hari akhirat tu, ingat hari akhirat tu. Jadi dengan kaedah yang pantas macam ni, kita dah dapat dah memahami Al-Quran tu sebenarnya apa. Faham tak? Secara tidak langsung kita faham, oh Quran ni aku patut baca, aku patut faham. Kenapa aku perlu beriman kepada Quran? Kerana dia nak menekankan tentang perkara ini. Tapi kita menggunakan pendekatan ayat awal dan ayat akhir. Saya bentangkan ayat awal dengan ayat akhir untuk menunjukkan contoh macam mana kaedah untuk kita faham konten dalam Quran. Sebab itu akan datang kita akan melalui modul silibus tentang memahami juzuk-juzuk dalam Quran. Itulah kaedah dia. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Last kali. Tapi ini saya baru kongsikan dengan staff-staff UIA. Saya baru kongsi dengan UIA Gambang, Pagoh dengan program baru ni. Okey, saya tunjuk tuan-tuan dan puan cara nak faham Quran. Betul tak? Kita nak faham Quran kan? Okey, contoh macam ni. Okey. Ini sebenarnya slot dia, pihak UIA beri amanah kepada saya 4 jam. Beri saya amanah 4 jam, ada 2 slot. 4 jam, 1 slot 2 jam, 1 slot 2 jam. Untuk tadabbur surah Yasin. Jadi 4 jam kalau nak tadabbur 83 ayat surah Yasin, cuba bahagikan 4 jam ada berapa minit? Ada 240 minit. 240 minit kalau dibahagi dengan 83 ayat, satu ayat perlukan berapa minit? Sebenarnya tak cukup 4 jam untuk 83 ayat. Jadi saya tukar kepada metodologi, saya tukar metod, saya ubah metod untuk fahamkan surah Yasin cerita pasal apa. Nampak tak? Tujuan tadabbur untuk faham. Okey, lepas tu nak ambil solusi dia. Tetapi dengan waktu yang sangat terbatas, kita cuba mengguna pendekatan tak nak ulas ayat 1 dulu, 2, 3, 4, 5 sampai 83. Jadi kita ubah metodologi belajar dengan kita berikan beberapa petua nak faham surah Yasin ni. Inilah kaedah dia. Ni contoh dia. Ni contoh dia. Ini dipanggil kaedah ni, metodologi. Macam mana nak faham ayat dalam surah? Macam mana? Nombor 1, saya telah katakan bahawa kita cadangkan. Kalau nak faham 83 ayat surah Yasin, kaedah dia faham dulu. Surah ni surah turun sebelum hijrah ke selepas hijrah? Itu dulu. 1. Itu kaedah dia. Lepas tu, kaedah yang kedua boleh belajar pada nama-nama surah. Kenapa surah tu namanya Yasin? Macam tu. Okey, kaedah yang kedua nama surah ni lah yang kami di Nia Academy, kalau sebelum ni hari Rabu malam. Setiap hari Rabu malam pukul 9 kami belajar mencari rahsia nama-nama surah dengan tema. Tapi Ramadan nanti tuan-tuan boleh belajar hari Sabtu minggu depan. Akan buat pukul 3 petang. Belajar nama surah. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan belajar nama surah. Tuan-tuan tak hafal pun ayat tu dalam surah tu. Tapi tuan-tuan boleh cerita surah tu cerita pasal apa. Itu kaedah kedua, belajar pada nama surah. Kaedah yang ketiga, boleh lihat pada tema surah. Dia setiap surah dia ada tema dia. Tema tu dia dapat ulama buat setelah membuat analisis ayat digabungkan ke semua ayat. Macam surah Yasin 83 ayat. Jadi apabila para ulama cuba satukan ayat 1 pasal apa, 2 pasal apa, 3 pasal apa, disatu-satukan, maka mereka keluarkan satu mehwar, satu tema. Itu tema dia. Lepas tu pula, nak faham surah dalam Quran, kaedah nombor 4, boleh tengok dari sudut pembuka ayat surah itu pasal apa, penutup dia pasal apa. Nanti dia panggil kaedah belajar. Kaedah nak faham Quran. Barulah pergi kepada metod
yang biasa kita belajar. Apa dia? Belajar ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Sampai ayat 20 kita dah lost lah. Kita dah tak ingat dah belajar ayat 1 apa, ayat 2 apa. Betul tak? Jadi macam tu. Jadi ayat-ayat dalam surah ini adalah kaedah lama yang kita pakai. Kita pakai kaedah lama ni bukan tak betul, betul. Memang perlu lalui yang ayat-ayat ni. Tapi dengan tempoh masa diberikan, dengan waktu yang ada, kadang-kadang kita, yelah kita tak tahu nak belajar ayat 10 nanti dah tak dapat datang kelas lah, ada benda-benda program kan. Jadi ini dia panggil kaedah, dia panggil metodologi nak faham ayat Quran. Oleh sebab itu, kalau kita tengok contoh, saya tengok contoh puan. Siapa yang ikut ni, yang kelas ni insya-Allah dengan rahmat dari Allah, dia tak akan faham. Sebab saya dah buat dan nota tu saya buat lah. Saya buat dia punya, tapi kita tak belajar ayat by ayat, tapi kita cerita saja. Kita cerita sinopsis dia, buat ayat, cerita. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam nota ni sebenarnya bukan saya buat pun, bukan saya buat. Maksudnya kita pun baca, analisis balik kita buat. Dia sebenarnya cerita, serius. Cerita, dia sambung. Ayat 1 sampai hujung. Dia macam bentuk penyambungan. Saya sebut ni, saya nak paparkan kepada tuan-tuan, nak bagi contoh. Kaedah nak faham Al-Quran menggunakan metodologi ini. Ini dah panggil metod dia. Metod belajar Quran. Okey, jadi dalam bulan Ramadan ni, sebab kita ada 30 hari sahaja, kita pun ada 30 juzuk. Sebab itu para ulama buat juzuk-juzuk tu dalam Quran. Kenapa ada 30 juzuk? 30 juzuk itu dibuat adalah untuk memudahkan kita membaca dan untuk kita menghafal Al-Quran. Sebab tu ada juzuk, ada hizib, ada maqra'. Kan? Pernah tak tengok yang ada gambar bunga kat tepi Quran tu kan, dekat tepi tu? Itu untuk kaedah untuk tahu cerita nak berhenti kat mana. Okey, jadi untuk bulan Ramadan kita kita akan lalui modul silibus memahami juzuk by juzuk. Kita apa, juzuk 2 pasal apa. Kita baca sinopsis saja. Bukan kita nak belajar ayat per ayat. Tapi kita nak belajar sinopsis dia. Sinopsis dia, okey, juzuk 1 cerita pasal apa. Jadi cerita pasal apa tu, maqasid surah tu nanti, tuan-tuan dan puan-puan bacalah ayat 1 sampailah ayat sekian-sekian. Dia akan berkisarkan kepada apa? Kepada tujuan surah itu. Tapi kita guna pendekatan juzuk by juzuk. Contoh, kalau saya tanya ibu-ibu, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak juzuk amma tu pasal apa? Juzuk amma juzuk 30. Juzuk amma ni zaman sahabat. Lepas tu kalau kita belajar juzuk ni zaman sahabat tak buat juzuk tu. Zaman sahabat dia lebih pada kira 2, 3, 4, 5. Zaman sahabat dia tak ada juzuk. Dia panggil 3 surah, 4 surah, 5 surah, 10 surah. Dia macam tu. Okey, jadi maksudnya juzuk amma ni para ulama beristihad untuk letakkan. Okey, juzuk 30 ni kita namakan dia juzuk amma. Kenapa juzuk amma? Sebab ayat surah pertama bagi juzuk 30 daripada ayat amma yatasaalun. Tapi kalau saya tanyalah, okey, juzuk amma cerita pasal apa? Apa tujuan besar dalam juzuk amma? Juzuk 30, juzuk 30. Cara ni yang kita nak belajar. Jadi kalau kita tahu, okey, juzuk 30 berkisarkan tentang, jadi kalau kita bacalah, baca surah, nanti tu akan dapat dia punya ending dia kat mana sebenarnya. Itu kita nak belajar insya-Allah. Pada kelas akan datang, juzuk-juzuk insya-Allah ya. Jadi cukuplah maklumat yang ringkas pada malam ini. Dah pukul 1:30 juga ya malam ni. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada persoalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Ada komentar ke, ada cadangan? Boleh. Boleh kita belajar, boleh kita sama-sama ambil manfaat. Ada soalan? Boleh, saya buka soalan. Ada tak? Ada pertanyaan tak? Ada soalan kat chat, Ustaz. Okey. Nabi SAW solat malam. Baginda baca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa kan. Kiranya kalau refer ayat akhir wahyu ialah ayat Baqarah. Kiranya masa baginda solat malam, kiranya masa baginda solat malam tu 3 surah tu, masa tu baginda ada dekat wafat ke? Okey. Kita kena tahu tentang solat malam Nabi
ketika dia kira begini, kita kena faham sejarah ibadat solat. Ibadat solat Nabi kan dia ada dua fasa. Sebelum dapat wahyu Isra' Mi'raj tu, sebelum Nabi naik ke Isra' Mi'raj, berbeza dengan sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj. Lepas tu pada surah Al-Muzammil, kita tidak tahu tentang apa yang Nabi baca ketika pada solat malam tu. Tapi kalau kita rujuk dalam hadis, memang Nabi baca An-Nisa itu, maknanya sudah tentu ayat itu sudah pun diturunkan. Kita tak tahu yang Nabi baca tu hujung-hujung ke, dan kita pun sebab kita tidak ada maklumat yang menerangkan ayat 281 dia begini. Kita kena faham begini. Masa zaman Nabi, dia kena beza antara dibukukan dengan belum dibukukan. Jadi kita pun sebenarnya tidak ada maklumat dengan lebih lanjut tentang ayat 281 tu Nabi baca tak ketika dia qiyamul lail yang panjang campur Nisa Al-Imran tu. Itu pun kita tidak tahu, sebab Quran ini dia lengkap setelah turun ayat lah. Setelah turun ayat tu. Cuma kita tak dapat maklumat. Dalam hadis dia tak ceritalah Al-Baqarah tu, yang Nabi sebut Al-Baqarah tu berapa jumlah ayat dia. Sebab hadis tu hanya sebut Al-Baqarah. Para sahabat tahulah itu adalah surah Al-Baqarah, macam Huzaifah meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan. Cuma adakah Al-Baqarah ketika itu memang dah cukup 286 ayat? Itu Allah Ta'ala. Saya memang tak ada jawapan dekat situ. Soalan yang tanya ni bagus. Cuma soalan ni agak soalan yang kritis, tapi saya tak boleh nak jawab soalan ni. Sebab kita pun tak tahu maklumat tentang sahabat faham Al-Baqarah ni adakah 286 ayat. Ketika itu. Cuma nama surah tu sahabat faham. Sahabat faham. Yang ke situ wallahu alam. Saya memang tak ada data bab tu. Memang tak ada maklumat bab tu. Jadi saya tak dapat nak menjawab soalan yang bertanya. Wallahu ta'ala alam. Okey, kelas nak buat pukul berapa? Sebenarnya saya rasa lebih elok saya nak kena buat malam. Sebab siang tenaga kan. Sebab saya pun kena bercakap banyak juga. Saya rasa kita nak buat malam lah lepas tuan-tuan tarawih. Kita MCO kan, masih lagi tak semua juga boleh pergi ke masjid. Dia tengok pada kapasiti kan. Jadi saya akan buat antara jam, mungkin kita mula 10 ke 10 suka atau 10.30 lah. Kita buat tak lama pun. Jadi kita hidupkan malam kita dengan kita buat belajar sinopsis juzuk by juzuk. InsyaAllah cadangannya kita nak buat hari Isnin, lusa. Lusa kita akan mulakan dengan juzuk yang pertama. InsyaAllah. Kita akan buat juzuk by juzuk. Ya. Sinopsis akan diadakan setiap malam ke? Ya, satu juzuk. Dan ada beberapa malam macam ni. Ada beberapa malam saya tak dapat nak buat. Sebab kerana saya bertugas menjadi imam, ada 3 malam. Jadi saya mungkin akan buat rakaman. Saya tengah duduk berfikir lagi tentang mungkin saya rakam. Tuan-tuan nak dengar rakaman ke tuan-tuan nak dengar secara live? Boleh juga. Nanti kita akan sediakan rakaman untuk tuan-tuan perempuan. Tapi saya rasa untuk kalau kita ada tenaga sikit, sambil tu boleh minum kopi kan. Untuk mata segar sikit kan. Siang ni banyak cabarannya juga kan. Jadi kita buatlah. Saya rasa elok kalau kita buat malam. Tapi taklah jauh malam sangat. Kita buat untuk malam kita boleh makan, boleh minum kan. Jadi boleh segarkan sikit badan tu. Saya rasa kita kena buat malam. InsyaAllah kita akan buat setiap malam. Ya, Ramadan. Kita buat Ramadan tahun ni. Macam untuk kelas masa Ramadan ni macam mana? Saya dah sebut tadi malam. Malam. Okay, nota saya akan sediakan untuk tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Kita cuba buat yang terbaik dengan kadar apa yang mampulah kami di pihak Akademi Tadabbur. Ada cadangan lain? Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Nak tanya apa? Tentang Al-Quran. Okey. Ada nak tanya soalan tentang apa? Tak ada. Boleh ke? Setuju ke? Nak ikut ke? Nak ikut lah. Tuan-tuan tak perlu bayar apa-apa pun. Boleh ikut. Tuan-tuan buatlah hebah dekat siapa-siapa pun tak apa. Kita membenarkan untuk tuan-tuan ikut. Sebab Zoom kita memang boleh kita buat dalam, memang partisipan boleh masuk 500. Tuan-tuan panggil siapa-siapa. Buat hebah pada siapa. So, apa kata tahun ni kita buat perubahan ya, dengan MCO, dengan sebagainya.
maka kita hidupkan malam Ramadan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita dah letih baca kan. Jadi kita ambil masa pula untuk kita faham. Jadi esok baca juzuk 1. Oh, juzuk 1 pasal apa? Okey, kita faham. Lepas tu belajar juzuk 2 sampailah juzuk yang ke-30 insya-Allah. Minta maaf ya kalau ada kekurangan, kelemahan, sebarang pendapat boleh diajukan kepada saya dan kepada admin saya insya-Allah. Baik tuan-puan. Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak semua. Sudi luangkan waktu. Kalau ada sebarang penambahbaikan, teguran boleh maklumkan ya. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Saya Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita jumpa lagi ya insya-Allah lusa.